Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas kita bagi kursus MPU 21032, kursus penghayatan etika dan peradaban. Dan kita sudah masuk topik yang baru mengenai pengaruh ICT, dan kita dah melihat berkaitan dengan evolusi ICT pada video yang sebelum ni, pada minggu yang sebelum ini, di mana kali ini pula kita akan melihat pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Baiklah, kita teruskan. Okey, sinopsis kita dah lihat pada minggu lepas, yang mana kita nak lihat bagaimana pada kali ini macam mana ICT itu boleh menjadi satu pengaruh okey, ke atas kesepaduan nasional kita. Dan hari ini kita tak dapat elak daripada apa sahaja perkara berkaitan dengan ICT, sebab ICT ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita, sudah masuk dalam cara hidup kita. Sebab apa? Kita bangun pagi, kita perlukan kepada teknologi, iaitu apa dia? Iaitu telefon kita, yang dalam telefon ada jam, dalam telefon itu menunjukkan mesej kita dan pelbagai benda lagi. Jadinya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, tak nampak ya. Jadi, untuk topik kita pada kali ini, kita akan memahami ICT sebagai penggerak. Okey, mover. Okey. Untuk apa? Untuk kesepaduan nasional di Malaysia. Untuk satukan rakyat Malaysia di Malaysia. Macam mana nak jadikan ICT ini? Kita kena faham apakah peranan ICT ini sebagai penggerak, dan penggerak itu dalam mana? Dalam kesepaduan nasional. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak dapat dalam pembelajaran kita pada kali ini. Okey, pertamanya pelajar dapat menguraikan hubungan manusia dan juga teknologi. Dan yang kedua, membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dan yang ketiga, menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Okey, kalau kita dapat lihat gambar yang ada dekat skrin ini, kita dapat lihat di mana satu fakta menyatakan ICT tingkat kemahiran berfikir. Ya, betul. Sebab bila mana bagi seorang programmer, siapa-siapa yang nak gunakan teknologi, dia perlukan kepada kemahiran berfikir. Berfikir secara waras, berfikir dengan baik, berfikir dengan cara nak pastikan bila mana dia gunakan ICT, okey, apakah impak yang akan diberikan kepada orang ramai, pada pengguna di luar sana. Sama ada baik impaknya ataupun buruk. Okey, dua perkara ini perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Kalaulah sesuatu perkara, kadang-kadang dia tak lihat kepada baik ataupun buruk, tapi dia lihat kepada popular. Dia lihat kepada apa? Dia lihat kepada adakah benda itu boleh jadi viral? Adakah benda itu boleh memberikan nama kepada dia? Boleh naikkan rating? Inilah kadang-kadang empat perkara ini kadang-kadang mendahului daripada dua perkara yang penting ini, iaitu apa? Yang pertama, sama ada ia menjadi baik, ataupun yang kedua, sama ada ia menjadi buruk. Jadinya sama-sama kita lihat apa yang kita nak kupas dalam topik kali ini. Baiklah, kita dah lihat berkaitan dengan evolusi dan juga pengglobalan teknologi, yang mana evolusinya dari dulu berlakunya cara penggunaan sesuatu barangan itu dalam keadaan yang tidak dilengkapi dengan satu teknologi, dan kemudian berubah, kemudian beralih, dan adanya sedikit kemajuan, akhirnya dunia menjadi semakin canggih, dunia semakin memudahkan tugasan kita, dan itulah yang disebutkan sebagai evolusi. Dan pengglobalannya pula adalah apa? Penggunaan teknologi ini sudah menjadi satu trend, satu keperluan di seluruh dunia. Dan untuk kali ini kita akan lihat berkaitan dengan hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Baiklah, seterusnya kita lihat yang kedua dahulu, hubungan manusia dan ICT. Jadi bila mana kita lihat ICT ini, first kita akan nampak ianya sebagai apa? Alat. Alat untuk apa? Kalau kita lihat gambar di sini, alat untuk bekerja.
Dan kalau kita lihat di sini adalah alat untuk berkomunikasi, berhubung. Jadinya dua perkara ini kalau kita lihat, ianya pertama dapat mempercepatkan banyak urusan manusia. Cuba bayangkan, dahulu kalau kita nak beli ataupun nak dapatkan apa-apa barangan, dengan ICT ini mudah saja, semuanya di hujung jari. Dahulu kita perlu pergi ke kedai, kena beratur, kena cari barang pula. Dan sekarang ni sangat-sangat banyak mudahnya. Bukan setakat itu saja. Contoh macam kita nak bayar bil. Dulu kena beratur dekat mana? Pejabat pos. Sekarang ini pejabat pos pun kita boleh kira dalam setahun berapa kali. Ini kelebihan ICT. Dan yang kedua, memudahkan dan juga meringankan beban kerja. Cuba bayangkan, apa-apa saja kerja menjadi mudah, menjadi ringan bebanan itu. Sebagai contoh, kalau dahulu orang nak menaip ataupun nak tulis apa saja buku ke laporan ke, dia perlukan guna apa? Mesin type. Berapa ramai yang pernah lihat mesin type, ataupun disebut sebagai apa? Typewriter. Berapa ramai yang pernah tengok mesin type ini? Sudah masuk di dalam muzium. Sebab apa? Tak ada siapa pun yang pakai sekarang. Kalau siapa yang pakai sekarang ni, dianggap sebagai dia berada di zaman dinosaur. Baik. Dan kalau kita lihat lagi meringankan kerja, cuba bayangkan dengan menggunakan Microsoft Excel dapat membuat jadual dengan sebaiknya, senarai nama dapat dibuat dengan baik. Dan kalau kita lihat presentation yang digunakan dekat skrin ini pun juga menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Kalau dulu menggunakan apa? OHP projector. Dan ada pula kertas dia. Kertas OHP tu, tulis dekat kertas tu dan pancarkan pula pada OHP dan dapat dilihat pada skrin. Dan sekarang ini tak perlu dah perkara-perkara ni. Sebab apa? Semuanya berada di hujung jari dengan menggunakan laptop, komputer, dan ini sangat meringankan beban kerja. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga pula apa dia? Yang ketiga pula adalah membantu komunikasi dengan lebih efisien. Bila komunikasi ini secara mudahnya untuk kita faham, ianya memudahkan kita untuk berhubung antara satu sama lain. Dulu kita hanya nak berhubung dengan cara apa? Call, telefon, call mahal. Lepas tu ada apa? Message. Selepas message pula. Selepas message kita ada apa? Kita ada email. Tapi benda ni sangat-sangat terhad. Dan ada penambahan yang sangat baik, iaitu dengan apa? Dengan ada aplikasi message. Dan aplikasi message itu bukan setakat boleh message, boleh masukkan gambar, boleh boleh kita berhubung dengan memberikan ataupun berkongsi file, voice recording, dan video call. Dan inilah kalau kita lihat peranan ICT untuk membantu komunikasi dengan lebih efisien. Dan kalau kita lihat lagi video yang dilakukan sekarang ini juga salah satunya adalah apa? Menggunakan aplikasi Loom untuk recording, untuk screen recording. Dan itu sebab dia kita lihat ICT ini dilihat sebagai alat dan menghubungkan sesiapa walau di mana saja berada pada setiap masa. Baik. Dan tadi kalau kita lihat ianya sebagai alat, tetapi dalam satu aspek yang lain kita nampak ianya sebagai beban. Apa itu beban? Ianya berada dalam perkara yang negatif. Baiklah. Bila kita lihat ICT itu sebagai beban, beban yang macam mana? Yang pertama kita boleh faham beban itu sebagai apa? Kerja kepada orang yang tak menguasai, tak familiar dengan teknologi baharu. Dia nampak, ICT ni satu perkara yang boleh membuatkan dia stres. Itulah yang disebut sebagai apa? Techno stress. Dia sebut saja tentang ni, kita kena guna aplikasi ni lah untuk buat ni. Sudah.
boleh jadi stres kepada dia, boleh jadi satu perkara kita sebut anxiety, dia jadi menggigil badan dia. Sebab apa? Sebab tak biasa dengan perkara ini, terutamanya bagi mereka yang tak kuasai teknologi. Kan, bagi mereka yang tak kuasai teknologi memang akan ketinggalan dan akan menyebabkan dirinya rasa sukar, dan perkara ini sedikit sebanyak akan memberikan tekanan kepada dirinya. Okey, yang kedua pula adalah hidup, beban hidup. Kerana tuntutan kerja 24 jam 7 hari seminggu. Mudah untuk berkomunikasi, bagus, tetapi disebabkan terlampau mudah itu, lupa pula lihat kepada orang ini. Kita ini sebagai manusia hidup ada 24 jam dan 7 hari seminggu, tetapi perlu berpada-pada, perlu berjaga-jaga. Kan, nak bekerja ke, nak bagi assignment ke, lihatlah pula kan, pada waktu yang sesuai. Bukan pada setiap masa. Kadang-kadang bos bagi kerja, kerja pula hujung minggu pun bagi kerja, hujung minggu pun bincang lagi pasal kerja. Dahsyat ke dahsyat. Baik. Dan juga beban beban seharian. Sebab dikejar pemiutang kan. Yalah, kita sekarang ni bil kita ni, bil elektrik ini sentiasa meningkat. Sebab setiap hari menggunakan peralatan ICT ini, kita akan gunakan elektrik, kad kreditnya, keretanya, rumahnya, dan perkara-perkara ini semuanya memberikan kesan. Dan beban juga kepada hidup yang baru. Sebab sebabnya kalau kita lihat, sekiranya hidup kita ini dengan ICT ini, kadang-kadang tersilap sedikit, akhirnya menjadi menjadi buli di ruangan cyber, menjadi kebencian. Kadang-kadang kita menjadi mangsa scam, mangsa penipuan. Kan, mangsa scam dan juga mangsa penipuan ini, penipuan kad kredit bagi tahu kita punya akaun ini dah digunakan untuk transaksi satu perkara yang tak baik. So jadi kita kena clearkan akaun kita, dan macam-macam lagi lah. Kan. Baik. Jadi ini juga kita dapat lihat sebagai beban. So tadi pertama kita lihat ianya sebagai alat. Yang kedua, kita dapat lihat ICT ini sebagai beban. Jadi ICT boleh dikatakan sebagai alat versus beban. Baik, satu perkara yang sangat menarik untuk saya kongsi dengan pelajar-pelajar sekalian adalah macam mana diwujudkan prefix teknologi bagi menunjukkan konsep teknologi itu baik ataupun tidak baik. Maksudnya kat sini apa dia? Bila teknologi itu baik, akan digunakan perkataan apa? Perkataan ataupun huruf E di hadapan dia. Contohnya apa dia? E-dagang. Kan, e-commerce untuk apa? Untuk perdagangan, untuk perniagaan di dalam talian. E-learning, pembelajaran dalam talian. E-hailing, untuk apa? Untuk pesanan. Macam Grab kan, macam Grab semua tu e-hailing. Grab, Foodpanda, semuanya adalah e-hailing. Lagi, apa lagi? E-commerce, e-banking, banking. Kita dapat berurusan dengan bank dengan sangat mudah. Kemudian kita ada banyak lagi lah berkaitan dengan e-commerce, e-dagang, samalah dalam bahasa Melayu kan, e-learning. Baik. Dan kalau prefix yang tidak baik, dia akan gunakan cyber. Kan, cyber di hadapan dia. Contoh seperti apa? Cyberbully. Kan, cyber scam, cyber sex. Perkara-perkara tak baik di hadapannya akan dimulakan dengan cyber. Dan anda boleh cari lagi prefix yang menggunakan E dan juga cyber untuk teknologi. Baiklah. Kita lihat pula, hari ini ICT adalah sebahagian daripada cara kita. Cara untuk apa? Uruskan kehidupan live kita. Cara untuk kita bekerja setiap hari. Dan rakaman yang saya lakukan ini adalah dilangsungkan di rumah saya sahaja, tanpa perlu saya masuk ke dalam pejabat. Dan hari ini juga, bila mana ICT ini mempengaruhi hidup kita, sebahagian hidup kita, itu sebabnya hari ini mereka yang bekerja boleh bekerja daripada rumah. Bekerja dari rumah, BDR. Dan sepenuh
perintah kawalan pergerakan, sama ada persyarat ataupun pemulihan. Okey, aplikasi, okey, pengaplikasian BDR ini ataupun work from home ini sangat-sangat digunakan dengan sangat meluas. Jadinya pelajar-pelajar sekalian, dan perkara ini kita tak boleh elakkan daripada menggunakannya. Kan, nak meeting online dalam talian, anywhere, anytime, anyone, semua boleh. Dan satu lagi, ianya dapat apa? Melatih masyarakat menggunakan teknologi. Yes, kita ni nak dilatih supaya apa? Jadikan penggunaan teknologi itu sebagai apa? Proses tadbir urus dan juga pembangunan negara. Dunia hari ini, kalau kita lihat macam mana kita nak uruskan pandemik COVID ini, salah satunya dengan apa? Dengan aplikasi My Sejahtera untuk uruskan rakyat Malaysia ke mana sahaja dia pergi, untuk mudahkan pencarian, untuk kenal pasti, untuk jejak dan kesan siapakah yang mengunjungi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Okey. Jadi kita lihat memang mudah untuk urus takbir, tambah-tambah bagi kerajaan, bagi sesebuah perkara ataupun agensi ataupun pemerintahan. Baik, hari ini macam saya sebutkan tadi, yes, untuk urusan kewangan dan juga jual beli kita. Kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada pembayaran melalui atas talian, kita ada Touch and Go, e-wallets, kita ada apa lagi? Kita ada Grab, kita ada Boost, kan, banyak lagi lah, macam-macam perkara. Shopee Pay, kan, Shopee PPP, kan, janji duit ada saja. Kan, janji duit ada saja. Dan kalau kita lihat e-banking, banyak ada, kan, setiap bank mesti ada e-banking. Kalau tak ada, bank itu akan ketinggalan. Okey, baik. Dan ICT juga muncul dalam pelbagai apps, kan, apps, social media, media sosial pada hari ini sangat-sangat banyak. Kalau kita lihat pada sini, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada, tak larat lah nak sebut, banyak lah, kan. Dan juga perniagaan pada hari ini juga menggunakan model perniagaan baharu, yang mana hari ini orang boleh berniaga tanpa perlu sewa kedai. Anda setuju tak dengan pernyataan ini? Tanpa perlu ada kedai, boleh apa? Boleh tanpa perlu ada pejabat, boleh mulakan perniagaan. Contoh model perniagaan baru, contoh apa? Contoh Grab. Grab dia tak sediakan taksi, dia tak sediakan kereta, tapi dia sediakan apa? Dia sediakan aplikasi. Nampak tak? Dia berhubung ke sini. Sama juga dengan Food Panda. Food Panda dia tak sediakan restoran, dia tak sediakan pemenu, tapi dia sediakan apa? Servis kepada penyedia makanan, kan, servis untuk order. Okey, sama juga dengan Airbnb. Apa pula yang tu? Airbnb, kan, BNB. Okey, ini adalah apa? Ini adalah satu apps untuk apa? Untuk booking hotel dan juga apartment. Okey, satu dunia pakai. Contoh macam kita nak booking hotel, kan? Kalau kita nak bercuti, boleh gunakan Airbnb. Kalau di Malaysia ini kita guna apa? Agoda, kita guna apa? Hotel.com. Okey, ini antara apps yang sangat popular, ataupun Trivago, kan, Trivago. Okey, dan perkara-perkara ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini perlukan kepada ICT, dan persoalan dia, adakah ICT ini dalam revolusi industri 4.0 ini menakutkan kita ataupun memberi warna kehidupan yang baru kepada masyarakat? Okey, adakah ia menakutkan ataupun dia adalah satu perkara yang memberikan colours untuk society kita? Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, dan perkara ketiga yang kita nak lihat pada hari ini adalah apa? Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Ya, kita nak lihat apa? Etika dan juga peradaban. Sebab apa? Banyak isu yang berlaku pada kali ini bila mana kita lihat dalam internet, kan. Antaranya kalau kita lihat pada gambar ini, yang mana
kita perlukan kepada apa? Yang pertama, perlukan kepada peraturan. Ingat, komunikasi sesama manusia. Boleh nak berkomunikasi, boleh nak komen, tapi bukannya komen yang mana mendatangkan ancaman. Kan kadang-kadang orang tersilap sikit ataupun melakukan kesilapan tak sengaja, tetapi dia punya hukuman yang dilakukan oleh netizen, oleh warga internet, pengguna internet, dia punya hukuman itu seolah-olah tiada maaf bagimu. Kan sampaikan habis semua perkara dikorek. Kan semua perkara ini dicarikan kesalahan tu. Dia belajar dekat mana, dia sekolah mana, dulu dia pernah kerja apa, dia ni pernah dapat bantuan prihatin rakyat ke ataupun tidak, pernah dapat BRIM ataupun tidak. Okey, dia pakai kereta apa, semua boleh dapat. Kan zaman sekarang ini sangat-sangat dahsyat. Tapi first kita kena ingat apa? Ingatlah, komunikasi kita sesama manusia ada batasan dia. Okey, baik. Yang kedua, kena ikut piawai. Kena ikut standard kelakuan online seperti apa yang kita ikuti dalam kehidupan sebenar. Ada batasan dia. Kan ada batasan dia, ada had dia. Jangan melampau sangat. Kan contoh macam yang kita lihat berlaku. Okey, memanglah satu-satu perkara itu kadang-kadang diviralkan. Tapi apa yang berlaku adalah kita sering kali menyalahkan pihak kerajaan, kita menyalahkan individu tertentu, kumpulan tertentu, sampaikan kita pula yang lebih-lebih. Kan pengguna internet ni lebih-lebih, berlebihan. Kan dengan menjatuhkan hukuman sendiri, okey, dengan adanya menyebarkan kebencian, hate speech. Kan inilah perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kan sebab apa? Menjatuhkan maruah orang. Okey, dapat apa? Menjatuhkan reputasi. Okey, sebab perkara-perkara ini akan memberikan kesan kepada apa? Psikologi kita, perasaan kita. Okey, baik. Dan perkara yang ketiga, kita kena ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang hanya berani dekat apa? Dunia cyber, tapi secara nyata tak berani. Okey, kadang-kadang ada orang, kalau kita lihat yang keempat ini, dia ni tak ada perasaan untuk hormati orang lain, tak hormati masa orang lain. Jadi kalau kita lihat kat sini, 9 element of digital citizenship. Okey, macam mana kita nak jadi warga negara ataupun pengguna digital ini, dia kena ada beberapa perkara. Yang pertama, kena ada digital access. Yang kedua, kena ada digital commerce. Yang ketiga, digital communication. Yang keempat, digital literasi, kena celak digital. Yang kelima, kena ada digital ethic, ada etikanya. Yang keenam, kena tahu digital law. Yang ketujuh, digital right dan and responsibilities, kena ada hak, hak dan juga tanggungjawab. Seterusnya kena ada digital health and wellness, kan kena ada kesihatan, dan juga orang kata apa, dalam keadaan yang sangat baik, keadaan diri dia. Kemudian kena ada digital security, keselamatan. Dan perkara-perkara ini sangat-sangat bantu untuk jadi apa? Digital citizenship yang sangat-sangat baik. Baik. Dan juga kalau kita lihat pada kali ini, apa yang dapat kita pelajari adalah ICT ini sangat memberi erti kepada kita. Namun begitu, perlunya ada apa? Adab di kalangan kita dalam menggunakan ICT. Kena ada etika, kena hormat kepada orang lain, kena fahami, orang lain pun ada perasaan. Sebab apa? Sebab kita nak apa? Kita nak ICT ini diurus dengan penuh beretika dan menerajui peradaban. Tambah-tambah PKP yang berlaku sekarang, PKPB, kan orang sekarang pada hari ini dia jadi macam tak boleh nak kawal perasaan. Dia jadi macam keadaannya semuanya nak dilepaskan. Dan salah satu saluran untuk dilepaskan adalah apa? Melalui ICT. Dia gunakan media sosial, story, WhatsApp dan pelbagai perkara lagi. Akhirnya menyebabkan apa? Tambah-tambah kita berada dalam bulan puasa ini, nampak macam dia tu tak puasa. Kan sayang, 1000 kali sayang. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, rasanya sekadar itu sahaja untuk kuliah kita pada hari ini. Dan sebagai pengukuhannya, ada latihan pengukuhan selepas ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan juga
kerjasama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.